أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 6, baris yang kedua daripada atas. Surat 6, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wa yajibu ala kulli mukallafin, wa yajibu ala kulli mukallafin. Dalam cetakan tu ala jadi dua kali dah. Ala jadi dua kali. Buat bulat satu tu tak ada. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Terjemahan dia, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ni pada syarak, pada syarak, pada undang-undang agama, pada peraturan agama. Wajib bahawa mengenal barang yang yakni sifat yang wajib bagi zat Tuhan kita yang maha tinggi, lagi dan lagi kuasa pada sekalian perkara. Yang maha tinggi terjemahan daripada Jalla, Jalla, dan lagi kuasa pada sekalian perkara. Itu terjemahan daripada Azza, fi haqqi maulana jalla wa azza. Kita biasanya fi haqqi maulana, kita biasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ke Allah Jalla Jalaluh ke Allah Jalla wa azza ke, atau sifat Allah Ta'ala belakalah. Kita biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jalaluh, Allah Jalla wa azza, Allah Ta'ala, Ta'ala maha tinggi. Di sini Jalla wa azza. Jalla diterjemah dengan maha tinggi, wa azza diterjemah dengan dan lagi kuasa pada sekalian perkara. Tapi kita ke Allah Ta'ala lah. Ta'ala tu jadi tulis Rumi jadinya. T-A-A-L-A. Bukan gitu? Rumi ditulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala. Allah yang maha tinggi. Sini Jalla wa Azza. Jalla Jalaluh. Dia memang ada datangkan sifat di belakang tu. Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Azza, Allah Jalla Jalaluh. Dia ada datangkan sifat di hujung. Di sini Jalla wa Azza,
terjemahan dia yang maha tinggi lagi kuasa pada sekian perkara, dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Jadi wajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Tu sambungan daripada matan Ummil Barahim, sambungan daripada matan Ummil Barahim. Hak dalam dia biasanya buat kurungan, yang mana dalam matan Ummil Barahimnya bermula daripada muka surat 3 dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah di muka surat 3. Kemudian i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Sambungannya di muka surat 5, al-wujubu wal istihalatu wal jawazu fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Ini sambungan dia. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Sambungan dia di muka surat 7. Tu sambungan dia di muka surat 7, baris yang kedua daripada atas. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqir rusuli alaihi musallatu wassalam. Tu sambungan dia di muka surat 7, baris yang kedua daripada atas. Sambung dia di bawah tu, fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Bawah lagi wahiyal wujudu, wahiyal wujudu wal kidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadis wa qiyamuhu bi nafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Hak tu hak dalam matan Ummil Barahim, hak dalam kurungan. Kemudian Bidayatul Hidayah ni karangan Syekh Muhammad Zing ni nak mensyarahkan, nak menghuraikan matan Ummil Barahim. Matan Ummil Barahim tu hak kita Arab lah, karangan Syekh Sanusi. Kemudian Syekh Muhammad Zing ni hak kita Jawi ni, kitab Bidayatul Hidayah, nak menghuraikan hak dalam matan tu. Hendak menghuraikan dalam matan. Sebagaimana hak saya mengajar malam-malam ni malam-malam Sabtu di Masjid Gelung Bilal tu, samalah juga. Matan Ummil Barahim, syarahnya Aqidatun Najin. Syarah Aqidatun Najin Syekh Zainul Abidin. Tu hak Aqidatun Najin, tu tebal lagi. Tapi syarah dipanggil huraian matan yang sama, matan Ummil Barahim. Matan ni rekah je lah. Kalau orang ngaji pondok, matan ni dingapa? Matan ni dingapa? Dingapa matan Ummil Barahim. Jadi hak mana matan Ummil Barahim tu buat tandaan lah. Buat tandaan. Setengah orang dia buat tandaan dengan dia buat benda maka tu apa tu? Hak ada warna kuning apa tu, dia buat tanda. Manakah dia matan Ummil Barahim? Sebab apa? Sebab kadang-kadang jauh juga nak jumpa matan sambungan tu. Ni hak matan Ummil Barahim. Didatangkan satu matan ni, dihurailah pula. Wajibu, wajib. Wajib ni ada dua. Wajib syarak, wajib akal. Sebab dalam matan tu dua kali sebut wajib ya. Wajibu dan wajib. Ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu. Ma barang yang wajib. Dua kali wajib tu. Satunya wajib syarak, satunya wajib akal, dia pun hurai. An ya'rifa, bahawa mengenal akan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apa makna mengenal Allah? Dia pun datangkan huraian apa makna makrifah, mengenal Allah, permulaan agama yang diperintah di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna mengetahui? Apa makna mengenal? Sebab pembicaraan dalam ilmu tauhid ni, mengetahui sama, mengenal sama, satu makna. Apa dipanggil? Apa maksud dia mengenal, mengetahui? Mengetahui dalam tauhid lain, mengetahui dalam fiqh lain. Fiqh mengetahui juga. Apakah syarat sah sembahyang? Mengetahui masuk waktu. Mengetahui juga. Apakah syarat sah sembahyang? Mengetahui kaifiyah sembahyang, mengetahui cara-cara sembahyang, dengan bahawa boleh dibezakan mana yang wajib di dalam sembahyang kita tu, mana yang sunat di dalam sembahyang kita tu. Kita sembahyang tu kan ada hak wajib, hak rukun, sama ada rukun fi'li ke, rukun qauli ke. Dalam sembahyang tu ada hak sunat, sunat ab'ad ke, sunat hay'ah ke. Mengetahui kaifiyah sembahyang, mengetahui cara sembahyang. Apa makna mengetahui cara sembahyang? Boleh membezakan mana hak wajib, mana hak sunat. Hak level atas lah. Sekurang-kurang dia akan cerita mengetahui sembahyang tu macam mana. Itu mengetahui fiqh. Dia mengetahui fiqh ni lain. Mengetahui masuk waktu. Kita mengetahui masuk waktu ni setakat tengok takwim je lah. Tengok takwim, tengok jam, dengar Tok Bilal azan, tahulah masuk waktu. Tahu seumpama tu bukan yakin. Hak yakinnya kena tengok Fajar Siddiq tu baru yakin. Tapi nak tengok Fajar Siddiq tak kerti mana Fajar Siddiq, mana Fajar Kazib, tak pernah belajar pun. Hak tu hak asalnya. Zuhur asar tengok bayang. Tak reti-retinya, hak tu hak asal. Reti tak reti kita tengok takwim, tengok jam. Hak tu bukan yakin. Hak tu zon. Tapi walaupun zon tak yakin, zon ni berat kepada masuk waktu lah. Yakin ni 100%. Yakin kalau subuh tengok Fajar Siddiq, kalau zuhur asar tengok bayang, pacak barang tengok bayang, itu baru yakin. Kalau maghrib tengok betul-betul tenggelam sekalian bulatan matahari, tengok betul-betul tenggelam sekalian bulatan matahari. Tak pernah tengok-tengok kitanya. Masa tu duduk di meja dah duduk di meja dah nak buka puasa. Tunggu tembok atas bukit tu. Tengoklah tenggelam matahari hilang tenggelam bulatan matahari. Tenggelam sebahagian dah masuk lagi waktu maghrib. Tenggelam sekalian. Tak pernah tengok boy. Tengok takwim semata-mata. Tu zon bukan yakin. Tak apa dah, fiqh mengetahui dengan zon tu okey dah panggil mengetahui. Makrifah tauhid kena yakin. Zon tidak sah lagi makrifah. Ni. Apa dia huraian makrifah? Mengetahui. Kalau bicara usuluddin, permulaan agama. Mengetahui fiqh lain, mengetahui tauhid lain. Dia akan hurailah apa makna makrifah. Apa makna mengetahui, mengenal akan Allah yang menjadi permulaan agama. Tanpa makrifah, tanpa mengenal Allah, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ke, sembahyang ke, zakat ke, haji ke, amal-amal sunat yang lain tak payah bicara lah. Amal wajib pun tidak diterima sementara amal sunat. Tanpa permulaan agama, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna mengenal? Dia akan susun satu-satu. Itu dipanggil syarahan. Hak dalam matangnya pendek je. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an
an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Itu hak matan Ummul Barahin karangan Syekh Sanusi. Syekh Sanusi. Kemudian kitab Bidayatul Hidayah Jawi ni syarahan Syekh Muhammad Zain. Kena tahu jugalah kitab tu kitab apa, tuang dia, pengarang dia syekh mana, siapa. Ni kadang-kadang mengaji kitab ni separuh kitab dah, nak habis kitab dah. Apa lebu apa? Lebu dah kitab. Kitab benda tu. Nama apa kitab? Nama Putuko. Siapa pengarang? Lagilah payah nak beritahu. Akhirnya kitab apa? Kitab Jawi lama. Yelah, kitab Jawi lama banyak ada nama. Tak tahulah kitab Jawi lama tauhid. Gitu je. Tahu jugalah kitab, nama kitab, pengarang kitab Bidayatul Hidayah Syekh Muhammad Zain. Dia bicara apa tu? Nak mensyarah, nak menghuraikan matan Ummul Barahin karangan Syekh Sanusi. Matan Ummul Barahin tu hak kitab Arab. Dan wajib ni terjemahan dia, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dia akan huraikan di bawah tu. Apakah dia wajib? Kemudian siapakah mukallaf? Dia huraikan di bawah tu. Atau syarahan dia panggil. Mukallaf ni siapa? Orang yang baligh serta berakal. Baligh ni macam mana? Baligh ni sama ada baligh dengan bermimpi keluar air mani, baligh sama ada dengan sampai umur 15 tahun, ataupun baligh dengan keluar haid bagi perempuan. Di situ gitulah pulaknya. Dan sekarang mukallaf ni orang yang berakal, bukan orang gila, serta baligh, bukan kanak-kanak. Dah baligh ni baligh dengan apa? Dia huraikan. Baligh ni macam mana? Itu dia panggil syarahan, huraian. Jadi dia macam satu tajuk ni, kita jangan hilang punca lah. Bicara. Lepas tu keluarlah pula baligh kanak-kanak ni dengan dua perkara. Apa benda kitab ni nak cerita hal balik-balik pula ni? Nak cerita hal balik-balik pula ni, bermimpi ke, keluar haid ke bagi perempuan. Apa tajuk kitab ni nak cerita hal balik-balik ni? Kita tauhid ni. Nak bicara sifat Allah, nak bicara sifat Rasul. Tiba-tiba masuk tajuk bermula balik kanak-kanak itu dengan dua perkara. Jadi kitab apa macam-macam kitab pekoh je. Mari mana hak bicara balik? Mari daripada bicara ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nak kenal mukallaf ni siapa? Berakal serta baligh. Balighnya macam mana? Ni tu cara huraian kitab. Syarahan dia panggil. Mana kalau kita dak hilang punca, kita fahamlah. Tiba-tiba keluar cerita bab bermimpi keluar mani perempuan, kanak-kanak perempuan keluar haid ataupun sampai umur 15 tahun, itu baligh, masuk di bawah mukallaf. Ni bicara wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ni pada syarak. Wajib atas tiap-tiap. Bila sebut kata wajib atas tiap-tiap, wajib fardu ain lah. Kalau wajib fardu kifayah, dia tak panggil wajib atas tiap-tiap. Bila wajib atas tiap-tiap ni, wajib fardu ain atas masing-masing. Fardu ain ni kau tak boleh tolong dah lah. Kalau kata kita sebagai suami ni pandai fardu ain, isteri kita tak pandai, isteri tu tak lepas. Kalau kata kita mak ayah pandai fardu ain ni, anak tak pandai, anak tak lepas. Ni wajib atas masing-masing. Ain ni wajib atas masing-masing, seorang-seorang. Wajib kifai, wajib fardu kifayah, wajib kifai, kifayah. Ada tak bahasa Melayu ya? Kifayah. Kifayah ni memada. Ada tak ada bahasa Melayu tak? Kifayah.
Jadi memada makna apa? Contohlah kita kata, hak ni, ilmu ni wajib fardu kifayah. Dalam satu kawasan kena ada seorang pandai. Kawasan ni bukan kawasan kampung, bukan kawasan mukim, bukan kawasan daerah, kawasan yang boleh kasar sembahyang. Kawasan yang boleh kasar sembahyang dalam lingkungan 90 km. 90 km tu basi dah tu, dia 87 km gitulah dah. Dua marhalah tu nah. Dulu 57 batu dulu. Sekarang ni kita letak 90 km tu, 90 km tu ada kelebih dah lah. Jadi dalam kawasan tu, dalam kawasan boleh kasar. Mana satu daerah ni kalau Kuala Terengganu, tak lagi tu Kuala Terengganu, Kuala Neruh, Marang. Tu satu kawasan dia panggil. Ya. Kalau Dengung barulah. Tu hak luar kawasan dah. Dah kita kan setakat Marang, Kuala Terengganu, Kuala Neruh. Tu dalam satu kawasan lagi panggil tu. Sebab apa tak lepas lagi, jarak boleh kasar. Ke hujung Marang dengan hujung Kuala Neruh tu sampai 90 km. Hujung Marang dengan hujung Kuala Neruh sampai 90 km. Dapat tau. Dapat. Kalau masuk setiu tu, tu sampailah. Maknanya satu kawasan, bukan satu daerah, 3 daerah jadi tu. Kena ada seorang alim. Hak ilmu fardu kifayah. Hak fardu kifayah. Ni fardu ain ni, mengenal Allah ni. Hak fardu kifayah. Dalam satu kawasan boleh kasar tu kena ada seorang pandai. Seorang pun tak pandai, berdosa habis, mukallaf di kampung, di kawasan tu. Bukan di kampung ni. Di kawasan tu. Berdosa habis, hak mukallaf di kawasan tu. Di ilmu fardu kifayah agama ni sangat luas. Terkadang kita sekarang ni ada ilmu fardu kifayah yang tak ada seorang pun dalam kawasan kita duduk hak mengetahui. Berdosa habis apa ke kita? Berdosa macam mana? Dosa somok-somok. Tu amal ibadah tak rasa apa tu. Sebab apa? Duduk dalam dosa belaka, orang duduk kawasan tu sebab apa? Sebab ilmu fardu kifayah tak ada seorang pun pandai. Ilmu fardu kifayah dunia, tu amal sekapung-sekapung amal mana orang pandai, doktor pandai. Ilmu fardu kifayah dunia, ramai orang pandai tu. Ilmu doktor ramai orang pandai. Hak doktor hak tak ada klinik cocok sendiri tu pun pandai ramai kau tu, pandai kau tu. Tu hak doktor hak tak ada klinik hak cocok sendiri tu doktor kau tu. Doktor kau. Mana ilmu fardu kifayah dunia ni ramai orang pandai. Ilmu fardu kifayah agama belas mata pelajaran ilmu agama hak kewajipannya fardu kifayah. Dan satu kawasan tu ada tu. Bukan kata nak atas orang ni, atas ramai-ramai tu. Hak ni alim fardu kifayah ni. Hak ni pula ada pula orang lain pula alim fardu kifayah tu. Hak tu ada orang lain pula alim fardu kifayah. Dia yang boleh pahala, tapi kifayah memada lepas dosa daripada orang satu kawasan. Lepas dosa bukan boleh pahala orang lain. Orang lain tak boleh pahala, cuma lepas dosa. Tapi kalau ilmu fardu kifayah tak ada orang seorang pun pandai dalam satu kawasan masafatul qasri ni, hak 90 km ni, berdosa sekalian orang di kawasan tu hak mukallaf. Dosa habis. Mereka catat dosa sokmo kitanya. Lepas tu kata kita buat amal ni Ramadan pun tak ada beza mana dengan bulan lain. Buat amal tak rasa apa pun. Tak ada beza pun. Dah kita duduk di kawasan tak ada orang yang alim ilmu fardu kifayah. Pada ni. Lepas tu kita kalau ada orang nak mengaji agama, nak mendalami, bukan fardu ain dah lah. Duduk pondok mengaji betul benar, kita sokonglah. Sebab apa? Dia ngaji ilmu tu, kalau dia pandai, kita duduk di kampung, di kawasan dia tu, kita lepas dosa. Kerana dia pandai. Dia ngaji apa lama-lama duduk pondok. Tu mana? Tua dah umurnya, kahwin pun belum. Dia mengaji ilmu fardu kifayah. Di balik duduk kampung, kita lepas daripada dosa. Kerana kita jahil ilmu fardu kifayah. Sebab dalam satu kawasan tu ada dah orang hak alim.
Kalau nak mengaji fardu ain, tak nanti belajar siapa ke duk pondok bertahun-tahun, berbelah-belah tahun. Kita duk ngaji kapung pun kalau kita susun molek kuliah yang kita ikuti boleh selesai fardu ain kita nak pergi pondok. Pergi pondok mengaji kitab sehari-hari pagi sampai ke tengah malam, belah-belah kitab. Lepas tu ngaji pula belah-belah tahun mengaji apa tu? Ngaji ilmu fardu kifayah. Nanti dia balik duk kampung kita. Ni satu kawasan, bukan kampung kita ni, satu kawasan. Lepas daripada dosa ni kita tak faham. Kita pergi hasut pula. Ya orang lama dah orang duk ngaji pondok. Umur tua dah tu. Bila lagi nak bini? Dia dah hasut kamu bini. So kahwin lah. Kalau kamu kahwin tua-tua, anak kecil-kecil nak kerja tak pun nak orang mana dah tua. Awak kahwin awal-awal lah. Patutnya kita sokonglah dianya. Mengaji. Jangan sokong mulut saja. Sokong mulut saja. Sokong dengan belanja lah. Nak sabar. Dia sokong mulut. Mana kita sokong? Biar dia belajar. Sebab apa? Sebab apabila dia alim je, dia balik duk kampung kita satu kawasan. Lepas dia dosa. Itu ilmu fardu kifayah. Hak ni kena ada. Seorang dalam satu kawasan. Ini akhir zaman ni bukan fardu kifayah kadang-kadang. Fardu ain pun tak lepas. Lepas tu duduk dalam dosa semua, buat amal ibadah tak rasa apa. Sebab tu orang-orang dulu dia nak berpindah mana-mana tempat, dia cari kawasan tu ada orang alim ke tak. Sebab apa? Nak belajar fardu ain satu. Nak lepas fardu kifayah. Kita memang nak ngaji dak fardu kifayahnya tua dah kitanya. Kita nak ngaji lepas ilmu fardu ain je bahagian kitanya. Ilmu fardu kifayah ni kita orang tua tak sempat nak belajar dah, tapi kita cari kawasan yang ada orang alim, yang mana dia alim ilmu fardu kifayah. Kita nak tumpang belajar ilmu fardu ain dak nanti tu guru. Tak nanti siapa yang ngajar tu tahap tu guru kita ngaji fardu ain ni. Ustaz-ustaz pun kita boleh ngaji fardu ain ni. Tapi kita nak ni biar kita duduk kawasan orang alim, dia alim fardu kifayah, kita tupang bertuah dianya, kita tak berdosa. Dalam keadaan kita jahil fardu kifayah, kita tak berdosa. Sebab kita nak fokusnya nak lepas fardu ain, tak boleh jahil fardu ain. Jahil fardu ain tanggung sendiri. Jahil fardu kifayah satu kawasan tanggung. Alim fardu kifayah seorang satu kawasan lepas dosa. Jahil fardu kifayah seorang pun tak pandai satu kawasan berdosa. Itu untuk umum. Kita untuk diri kita. Jahil fardu ain dosa besar kita. Kita nak ngaji bila lepas fardu ain. Tapi orang-orang dulu cari kawasan orang lain sebab apa? Sebab nak lepas daripada dosa. Memang kita ni jahil ilmu fardu kifayah, dan memang kita ada kata gak tak ada peluang lah nak ngaji ilmu fardu kifayah ni. Tak apalah sebab kawasan tu ada orang alim ilmu fardu kifayah. Nak lepas dia dosa. Dia perlu berdosa, tak berdosa lah lama-lamanya rasa. Bila duduk dalam dosa, tak rasa dosa dah lah. Orang berdosa semua, dia tak rasa berdosa. Orang yang tak pernah semayang tu, dia rasa berdosa, tak rasa apa pun. Orang yang konten puasa tu, dia rasa berdosa, tak rasa apa pun. Orang yang mengekali riak, ujub, takabur di dalam hati, dia rasa berdosa, tak rasa berdosa. Dosa apa? Saya semayang tak tinggal, berjemaah tak tinggal, puasa tak tinggal, semayang sunat rajin, puasa sunat rajin, mengaji Al-Quran rajin, berzikir rajin. Lepas tu riak, ujub, takabur tu dosa besar tu, bukan dosa kecil. Sentiasa riak, malaikat sentiasa catat dosa besar. Sentiasa takabur, sentiasa malaikat catat dosa besar takabur, sifat azazil. Tapi kenapa tak rasa berdosa, tak rasa bersalah apa? Sebati dah. Nak rasa berdosa bersalah kok mana? Jadi kalau duduk dosa, duduk di kawasan yang tidak ada orang yang alim fardu kifayah, maka tak rasa apalah. Selesa je. Tu hak ilmu fardu kifayah. Tapi kita ni bukan ilmu fardu kifayah. Terkadang ilmu fardu ain pun kelang kabut lagi. Ni hak fardu ain ni. Hak ni hak wajib,
atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib aini. Wajib pada syarak. Syarak ni undang-undang agama, undang-undang Allah Ta'ala lah. Syarak syariah dia panggil. Syarak syariah dia panggil apa? Undang-undang agama. Tuang dia siapa? Syarik. Tuang dia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuang undang-undang agama. Allah tuang kepada syariah, dia panggil syarik. Tapi terkadang syarik ni letak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tuang syarak? Siapa tuang agama? Kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan tuang syarak. Nabi bukan tuang agama, bukan ampunya syarak, bukan ampunya agama. Nabi Rasul, Rasulullah, utusan. Nabi bukan tuang syarak, tuang, bukan ampunya agama. Tapi kita kata agama Nabi. Kita kata begitu. Itu dia panggil apa tu? Majazi letak. Hakikinya Nabi kita Rasul, utusan. Yang tukang bawa agama, tuang agama Allah Ta'ala. Tapi akhirnya Rasul yang bawa ni kita panggil dia tuang juga. Boleh-boleh, tak ada apa. Nabi tuang syarak, Nabi tuang kepada syariah, Nabi tuan agama, ampunya agama. Ni agama Nabi ni, agama Allah Ta'ala, bukan agama Nabi. Nabi Rasul, utusan. Dan kita kata agama Nabi, letak apa? Majazi. Letak je lah, tak ada salah. Tapi kalau nak cerita hak tuang hakiki, Allah Ta'ala tu tuang hakiki. Dia panggil syarik. Syarak, syariah dia panggil undang-undang, peraturan agama. Undang-undang peraturan ni datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Jadi Allah dipanggil syarik, tuan. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf ni pada syarak, pada peraturan agama. Wajib bahawa mengenal hani makrifah, permulaan agama. Mengenal makrifah, kita sebut mengenal ni dia benda ni kurang tu sikit. Bunyi makrifah, bunyi makrifah tu baru mana paluk dah. Mengenal ni gitulah. Jadi bunyi tak standard lah kalau kata makrifah. Belajar apa tu? Belajar nak makrifatullah. Makrifah, mengenal. Kemudian didatangkan di bawah tu takrifan mengenal. Sebab makrifah ni ada makrifah hak bicara kitab kita ni makrifah fardu ain. Ada makrifah aulia kurniaan Allah. Itu makrifah lain. Ni kena ngaji molek sekarang ni. Bunyi kata makrifah bukan makrifah permulaan agama. Dia ngaji makrifah khasah, makrifah aulia. Kitab hikam, kitab adurun nabi. Tu bukan fardu ain tu. Tu bukan fardu ain. Fardu ain ni. Mengenal Allah, permulaan agama. Hak makrifah aulia tu maqam fana. Tu kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali sebut kata makrifah, kena beza molek. Makrifah mana? Hak ni hak wajib kita mempelajari dan wajib kita ni jazam di hati apa yang kita ketahui. Adapun makrifah, hak kata makrifah aulia, itu kurniaan Allah. Tak wajib kepada sesiapa pun, itu kurniaan Allah. Sampai tahap dia, sampai maqam dia, naiklah dia pada maqam fana, maqam makrifah aulia. Tu bicara lain. Bicara makrifah tu bicara lain. Jangan duk campur dengan ni kita ni makrifah pegangan ni. Tu dipanggil makrifah syuhud, dia panggil. Zauq, kecap di basirah, mata hati aulia. Zauq, rasa di basirah, mata hati aulia. Hak kata syuhud, hati, zauq, rasa di hati, kecap di hati, menjiwai di hati, itu cerita maqam aulia.
Kita cerita ni bab makrifah permulaan agama, jazam di pegangan, putuh di pegangan. Ni kena faham molek pula sekarang ni. Sekarang ni terkadang bicara makrifah permulaan agama berkaitan dengan pegangan, berpegang. Allah kuasa. Contohnya, kena rasa di hati kekuasaan Allah. Kena hadir di hati akan kekuasaan Allah. Kena menjiwai di hati akan kekuasaan Allah. Itu bukan makrifah dalam kitab tauhid, itu kurniaan Allah. Situ pun mana apa ni? Bercelaru dah. Bercelaru dah ni. Siapa yang bercelaru ni? Hak tukang ceramah lah. Hak tukang mengajar. Baca kitab, umpama kitab Bidayatul Hidayah lah. Kitab Bidayatul Hidayah ke kitab Faridah ke, samalah. Kitab tauhid sifat 20. Bicaranya apa? Bicara makrifah permulaan agama. Apa maksudnya? Jazam, putus di hati, berpegang kekuasaan Allah. Lepas bila berpegang kekuasaan Allah, mesti hadir di hati kekuasaan Allah. Hadir di hati macam ni, itu maqam auliya, kurniaan Allah. Kita nak hadir di hati kekuasaan Allah macam mana? Hati kita ni bergelombang dengan dosa, bergelombang dengan sifat kecelaan. Hak di hati kita ni. Dosa pula, dosa mari daripada zahir, dosa mata tak lepas, dosa telinga tak lepas, dosa lidah tak lepas, dosa kaki tangan tak lepas, dosa perut pun tak lepas. Hak dosa luar ni yang akan menghitamkan hati kita. Nak cerita bab rasa di hati, hadir di hati. Tapi bicaranya apa? Bicara kitab tauhid sifat 20, makrifah permulaan agama. Cerita bab pegangan jazam di hati. Tiba-tiba yang berceramah ni boleh jazam di hati, mestilah kena hadir di hati, syuhud di hati, rasa di hati, menjiwai di hati. Itu bicara lain. Ni bagi ni sudah bercelaru. Tahu nak beza antara makrifah permulaan agama ni kitab ni dengan makrifah haqiqah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ngaji satu-satu. Sekarang ni banyak seumpama ni. Kadang-kadang masuk dalam TV, kadang-kadang masuk dalam radio. Bicara tauhid, makrifah permulaan agama, dia pergi kepada makrifah syuhud. Selagi tidak hadir di hati, tidak berpegang, masih lagi syirik kepada Allah. Allah kata berat ni pasal tu. Tapi dalam kitab-kitab haqiqah, bicara makrifah aulia, ada bicara syirik. Bukan syirik syariat kita. Itu syirik maqam tu cerita lain. Ni kena atur molek sekarang ni. Kena atur molek. Makrifah mana yang kita nak ngaji ni? Makrifah permulaan agama. Apa makna makrifah permulaan agama? Dia akan cerita di hadapan. Al-jazmu al-mutabiku lima indallah an dalilin. Itu makrifah. Jazam, putus di hati, berpegang kejap. Contohnya kekuasaan Allah. Tapi hadir tak di hati kekuasaan Allah? Tak hadir di hati. Hak hadir di hatinya kekuasaan kita, tenaga kita, upaya kita. Pagi-pagi ni gagah kita lagi ni, sebab bersahur lalu molek, selera molek bersahur. Pagi ni berasa gagah, berasa sihat, berasa maknanya bertenaga pagi ni. Kita ada kuasa ke? Tak ada, semua kuasa Allah. Dah kita rasa kita kata kita orang awam, makrifah permulaan agama. Tapi jazam di hati, semua yang berlaku kekuasaan Allah. Cukup lah. Hala ke tengah hari, hala ke petang, kita orang tua ni tak larat dah. Lepas berbuka, barulah segar semula. Boleh berjemaah, boleh berterawih. Mari mana tu tenaga? Mari daripada berbuka. Pagi itu tenaga, mari daripada bersahur. Rasa di hati kitanya, makhluk lah, asbab lah, makanan lah yang menjadikan kita bertenaga. Tak makan, tak minum lah yang menjadikan kita sebelah petang tu lesu, letih. Rasa di hatinya bertenaga ataupun tidak, makanan. Padahal itu semua kekuasaan Allah. Kita berpegang tak ni, jazam tak di hati kekuasaan. Jazam hak Tuhan belaka. Tapi hati tak di hati? Tak. Itu dipanggil makrifah permulaan agama. Tak ada salah tu. Tapi kalau dah kita hakikah dibicara syirik seumpama tu, bukan syirik pegangan, bukan syirik syariah. Syirik bab cerita maqam tu. Itu bicara lain, ilmu lain, medan lain dia panggil. Ni medan syariah. Makrifah permulaan agama itu medan haqiqah, makrifah kurniaan Allah.
Campur dua ni kucalana. Kucalana. Oh ni ada dalam TV, ada dalam radio. Penceramah lah. Ada ni. Kita rasa Ramadan lah. Ramadan ni kan. Kita rasa Ramadan, maka kita akan dapat tu. Rasa Ramadan, rasa Allah lah, bukan Ramadan yang buat. Syirik dia kata bila rasa Ramadan. Allah. Murah rezeki. Kita rasa di hati, mari daripada kita semain duha tak tinggal. Di murah rezeki ni, rasa di hati kerana kita istiqamah semain duha. Syirik tu, duha tu mana boleh bekas. Oh dia begitu. Ada ni dalam TV baru lagi. Cakap lembut je. Kata pun orang noh bawa gitu. Tengok Kaabah. Rasa tenang. Sebab apa? Tengok Kaabah tu rasa tenang. Dah bukan Kaabah yang buat kita jadi tenang. Allah. Tapi kalau rasa Kaabah lah yang menjadikan kita tenang. Syirik. Tak ada tauhid gitu tu. Kaabah makhluk. Ke mana boleh bukan? Ketenangan di hati. Kerana tengok Kaabah Allah yang buat, bukan Kaabah yang buat. Tapi kalau rasa di hati Allah boleh tengok Kaabah, tenang hati. Kaabah, Kaabah lah. Kaabah bekas ke? Itu Kaabah makhluk. Lepas tu, kenapa kamu rasa makhluk? Syirik pula Allah kata. Dia dicampur dengan hak syirik, haqiqah. Itu bicara lain. Dalam TV tu. Tu kata kena beringat sekarang ni. TV ke, radio ke, masjid surau ke, kena berhati-hati. Kalau nak sebut kata makrifah mana? Ni makrifah hak wajib kita pelajari. Hak wajib kita jazamkan di hati. Hak makrifah tu kurniaan Allah Subhanahu wa taala atas pilihan Allah. Kalau kita ni bergelomang dengan dosa, nak cerita apa makrifah tu? Cerita kita apa? Taubah syariah dia panggil. Hak kewajipan ijma' ulama. Tapi biasanya hak peseng-peseng gitu, hak asah-asah ni dia tak dulilah, dia nak natah. Dia duk main majlis surau, ngaji sifat 20, bab pegangan, mengaji bab semayang, mengaji ilmu tasawuf fardu ain, dikira macam level rendah lah, dia level tinggi. Kena faham molek tu mana kau fardu ain, mana kau fardu kifayah, kena letak molek. Ni hak fardu ain atas kita ni. Fardu ain lah. Permulaan pula mengenal Allah ni. Permulaan. Belajar bab semayang fardu ain juga. Belajar tasawuf fardu ain juga. Ni fardu ain permulaan ni. Tak ada fardu ain ni. Lepas fardu ain fiqh tasawuf pun tak bernilai. Kalau tak lepas ni. Ini baru cerita permulaan ni. Fardu ain tauhid luas lagi. Ini permulaan mengenal Allah, permulaan. Lepas tu hak malaikat pula, hak kitab pula, hak hari akhirah pula. Hak tu fardu ain belakang tu. Tapi ini cerita hak permulaan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal Rasul. Mengenal Allah, mengenal Rasul ni mengenal akan sifat. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal sifat. Kita kalau nak mengenal seseorang, kita kena tengok tuang lah, tengok gambar pun tak apa dah. Tengok gambar, kita pun kenal seseorang. Tengok gambar, tengok tuang. Kita nak mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal akan sifat Allah, mengenal akan sifat Rasul. Mana mengenal barang yang, mana sifat yang wajib bagi zat Tuhan kita yang maha tinggi dan lagi kuasa pada sekian perkara, Jalla wa Azza. Mengenal akan sifat yang wajib, sekurang-kurangnya sifat 20 tu. Sifat yang wajib bagi zat, bagi diri Tuhan kita yang maha tinggi dan lagi kuasa pada sekian perkara. Dan barang yang mustahil, mengenal akan sifat-sifat yang mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang yang harus, sifat yang harus bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil nak kena kenal juga. Sifat mustahil kena kenal juga lah. Sifat mustahil ni dok sama sekali di Tuhan. Hak dok pun kena kenal juga.
Sifat wajib hak sungguh di Tuhan kena. Sifat mustahil hak dak pun kena juga. Ada ni. Hak wajib kita pegang sungguh di Tuhan. Hak mustahil kita pegang dak sama sekali di Tuhan. Tapi hak dak ni pun nak kena juga. Bukan hak wajib je hak sungguh di Tuhan. Tuhan kuasa. Kita pegang. Lemah mustahil. Nak kena tahu juga lemah tu macam mana. Mana sifat lemah dak sama sekali. Tapi nak kenal lah kuasa Tuhan masuk macam mana, lemahnya masuk macam mana. Kuasa Tuhan dengan makna yang berlaku ni semuanya perbuatan Allah. Tu kuasa. Tiba-tiba ada yang berlaku tu bukan perbuatan Allah, perbuatan makhluk. Hak tu makna apa tu? Tak kenal Tuhan. Itu berpegang Tuhan lemah. Faham tak ni? Ada satu perkara yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah, maknanya tidak mengenal Allah yang bersifat kuasa. Sebaliknya Allah ni jatuh lemah. Bukan kuasa Allah ni hanya buat langit, buat bumi, hanya buat manusia sahaja kuasa Allah. Yang berlaku ni semuanya kuasa Allah. Gerak diam kita ni kuasa Allah, bukan kuasa kita. Kita ni lemah. Dia mengenal Allah yang kuasa. Lemah Allah Ta'ala ni mustahil. Kita buat banding kita lah. Banding kita. Kita ni hamba. Hamba yang lemah. Apa makna hamba yang lemah? Dengan bahawa yang berlaku di kita ni bukan perbuatan kita pun. Tu lemah. Lemahnya kita. Lepas tu gerak diam tu mari mana? Tu panggil kekuasaan Allah. Tapi kalau gerak diam kita ni kekuasaan kita, dak panggil lemah dah kitanya, panggil kuasa dah, jatuh Tuhan pula lemah. Jadi nak kenal Tuhan yang maha kuasa, nak kenal Tuhan yang amat kuasa, nak kenal kita ni lemah. Ni lemah maksud apa kita lemah? Maksudnya kita tak ada apa sekara pun. Berkelip mata Allah yang buat, bergerak nadi Allah yang buat. Gerak diam kita tak sedut tanyalah, Allah yang buat. Itu maksud Allah yang maha kuasa, Allah yang amat kuasa. Kita lemah, makhluk lemah. Apa ni lemah? Tak ada apa-apa perkara pun. Yang berlaku semuanya datang dari kekuasaan Allah. Sebaliknya kalau berpegang, ni berpegang ni, bercakap tu bercakap asbab, tak salah. Tak dia gagah saya sihat pagi, petang lemah, lepas berbuka sihat saya. Tu cakap asbab, tak ada salah tu. Ni. Kalau berpegang, gerak diam kita ni mutlak hak kita, bukan datang dari kekuasaan Allah. Maknanya kita kuasa, Allah jatuh lemah. Jadi lemah Tuhan nak kena tahu juga. Apa maksud lemah? Ada satu perkara yang bukan perbuatan Allah, makna lemah tu. Kita sebut kuasa, tak salah sebut kuasa. Siapa hak paling kuasa? Boleh. Ataupun siapa hak paling gagah, contohnya, boleh. Tapi sebut gagah kita ni, ada benda yang kita boleh akak, boleh buat, ada benda yang tak boleh nak akak. Gagah nak tu, gagah ni semua kita. Tapi nak akak benda tu bukan kerjaan manusia dah, tu kerjaan cari barang lain dah, tu bukan kerjaan manusia. Itu makna gagah kita, sandar saja je lah. Maknanya ada benda yang kita boleh buat, ada benda tak boleh buat. Itu hak sandar kepada kita, kuasa ke, gagah ke, letak saja je, bukan sebenar-benar. Adapun berpegang Allah maha kuasa ni, perbuatan dia berlaku. Sebesar zarah pun tidak berlaku, melainkan perbuatan Allah. Itu kuasa Allah. Ada satu perkara yang berlaku bukan perbuatan Allah, maknanya berpegang Allah lemah. Mustahil Allah lemah. Jadi lemah tu macam mana? Contoh tadilah, ada perkara yang berlaku bukan perbuatan Allah, walaupun perkara yang kecil sekalipun, maknanya apa? Allah lemah. Jadi yang berlaku di kita ni, inilah perbuatan Allah yang maha kuasa. Ini perbuatan Allah yang amat kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
dan ya Allah atas tiap sesuatu amat kuasa hak dia belaka. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang di akidah, kita ada pilihan ikhtiarun dan kita ada usaha perbuatan dipanggil kasbun. Kasab dipanggil kasbun. Satu dipanggil ikhtiarun, satu dipanggil kasbun ataupun kasab. Apa ikhtiar? Kita wajib berpegang, kita ada pilihan hati. Apa dia kasab? Kita ada usaha perbuatan kita, wajib kita berpegang. Tapi pilihan hati kita Allah yang buat, bukan hak kita hakikinya. Gerak diam kita usaha Allah yang buat, bukan kita yang buat sendiri. Walaupun kita wajib berpegang, ada pilihan, ada usaha perbuatan, tapi kesemua tu datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilihan kita mutlak, bukan hak Tuhan. Kalau usaha kita mutlak, bukan hak Tuhan. Kita yang kuasa, Allah jatuh lemah. Mustahil Allah lemah. Jadi hak mustahil pun nak kena mengaji juga. Hak wajib nak kena mengaji, berpegang sungguh di Tuhan. Hak mustahil nak kena belajar juga, kena berpegang dok sama sekali di Tuhan akan sifat-sifat yang mustahil. Jadi nak mengenal Allah, mengenal akan sifat yang wajib bagi Allah, mengenal akan sifat yang mustahil, dan juga mengenal akan sifat yang harus bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia terjemahan daripada matan Ummul Barahin. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Itu terjemahan dia. Artinya bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal barang yang wajib bagi Allah semata-mata, yang 20 sifat yang lagi akan datang, dan perhimpunannya yang lain daripada sifat. Ni huraian dia pula. Ertinya ni huraian dah lah. Terjemahan beres dah terjemahan dia. Ni nak datangkan huraian daripada matan Ummul Barahin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kuliah kita pagi Jumaat ni minggu depan lah cuti sekali. InsyaAllah raya hari kami, pagi Jumaat tu cuti sekali lah. Lepas tu insyaAllah kita sambung balik kuliah. Mana cuti sekali dah, minggu depan lah hari kami pagi Jumaat. Boleh je subuh ni, tak ada gimana lagi ke nak raya dah subuh. Tapi gitulah orang jalan jauh ke apa ke. Kalau kita cakap ngaji asalnya subuh kita orang ngaji. Subuh ni ada raya lagi ni. Tak apalah kata, mungkin orang nak jalan jauh-jauh. Tu awal-awal jadi kita cuti sekali minggu hadapan.